Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wasahbihi. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Kita sambung balik kitab kita ni 99 usul dirayah hadis, usul kritikan matan isi kandungan hadis. Satu panduan mudah untuk mengesah hadis dhaif dan maudhu' palsu. Jilid 1 oleh Maulana Muhammad Asri bin Muhammad Yusuf. Kita masuk dah usul yang ke-12. Dah kita masuk dah usul ke-12 iaitu panjang kita bicara dah. Tapi contoh satu dan dua lah kita bicara dah. Iaitu riwayat yang mencela dan memburukkan isteri-isteri Nabi SAW dan sahabat baginda yang mulia. Terutama sekali sahabat, khususnya sahabat-sahabat besar lah. Nah, Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Muawiyah ke apa tu, sahabat-sahabat besar. Sedangkan hadis-hadis sahih tak cerita kebaikan mereka. Jadi mari cerita ni tak tahu kuat sampai mana. Tak cerita, tak molek pada sahabat. Maka hadis tu adalah hadis palsu, ada dhaif ataupun hadis palsu tu. Semua hadis tu adalah hadis dhaif dan hadis palsu tu. Seolah-olah menggambarkan sahabat ni gila kuasa, penting dunia, berpakat buat maksiat, ubah sunnah, ubah sistem yang direstui baginda dah. Jadi kita bincang dah. Nah, contoh pertama perbincangan Hawab ni. Jadi Hawab ni bukanlah pertengah-tengah jalan antara Mekah ataupun Madinah. Tengah-tengah antara Mekah ataupun Madinah ke Basrah ke Iraq tu tak ada. Carilah mana-mana pun memang tak ada tempat singgah RNR Hawab tu. Dah. Lepas tu ia ambil laluan tu daripada Badui mana, padahal benda tu jalan biasa dah. Dia zaman siapa dia lagi Umar ke apa telah buat satu RNR ataupun perhentian antara orang yang nak pergi orang nak buat haji ke apa. Jadi ada jalan yang telah tetap, tidaklah sebagaimana kita tu tak tahu mana guna orang Badui mana tengah jalan tu nak tunjuk jalan. Seolah tak ada penunjuk jalan dah. Lepas tu Hawab digambarkan antara tempat tu. Ada satu riwayat memang tidak kuat juga, tapi lebih baik daripada riwayat hak cerita Hawab ni antara Basrah dengan Mekah ni lah. Iaitu Hawab tu di Saqif, Bani Saqif dekat dengan Mekah nak juga. Bani Saqif tu Taif tu. Iaitu ada tempat tu nama Hawab. Tu kalau ada logik sikit dah. Tu pun melibatkan bukan Aisyah tapi melibatkan Ummu Zimlin. Otino yang berdendam dengan kerajaan Islam lah. Kerana mok dia terbunuh. Dan dia ni berkahwin Tulahah Nabi palsu dah. Ia ikut Nabi palsu Tulahah. Kahwin ke tak? Ikut Nabi palsu lah. Jadi ni cerita tu tak ada kaitan dengan Aisyah. Kalau ada riwayat pun Hawab tu di sana dah, di kawasan Taif. Bukan di kawasan antara jauh ni lah. Antara Mekah dengan Basrah ni tak ada perhentian nak pergi sana, tak ada. Jadi nampak ni karut ni. Okey, habis itu kita nak masuk yang ketiga pula dah. Ketiga ni iaitu tu contoh pertama pun dah. Aisyah. Contoh kedua pula Muawiyah. Dikatakan ubah sistem khilafah, sistem khalifah atau khilafah kepada sistem beraja. Ada riwayat daripada Safinah. Dikata 30 tahun je sistem khilafah, lepas tu tukar pada sistem mulk, sistem beraja. Tapi takrifnya payah. Mulk ni apa maksudnya? Menguasai ataupun raja dah. Raja ni tidak jelas sistem negara. Kalau kata sistem ikut keturunan, Muawiyah pun ikut keturunan betul tak juga dah. Senang istilah kerajaan Abbasiyah, Umayyah Abbasiyah pun nak ayat keturunan tapi tidak jelas juga. Quraisy tu Umayyah Abbasiyah ke apa, Quraisy belaka. Kalau nak kira lah, lepas Yazid Marwan ke apa khalifah lepas tu tidak tu pada anak cucu dah. Pergi pada sepupu ke apa jauh juga lah.
Jadi betul ke atas dasar ni tidak, ini sebenarnya memburukkan Safinah diperhatikan. Bahkan Safinah sendiri berbai'ah kepada Muawiyah. Majoriti hampir ke semua sahabat ni berbai'ah taat setia kepada Muawiyah setelah Hasan menyerahkan khalifah kepada Muawiyah. Semua sahabat bakat suruh. Termasuklah Hasan bai'ah kepada Muawiyah. Macam mana termasuk Safinah riwayat ni pun berbai'ah pada Muawiyah. Adakah dia riwayat benda yang dia sendiri kata Muawiyah tu yang apa, yang merosakkan sistem khilafah. Nampak sangat pelik lah. Hadis ni ada riwayat Tirmizi lah. Tapi kalau kita bincang kritik sanad pun ada masalah juga dah. Sanad pun tambah-tambah lagi di segi matan isi kandungnya tu nampak pelik dah. Bahkan zaman Khalifah Rashidah ni nak Khalifah Rashidah ni, Khalifah Rashidah atau Rashidun ni nak Khulafa Rashidun ni, betul ko pak orang je nak. Memanglah dia ni pak orang ni khas Khalifah Rashidah yang khas, yang khusus, iaitu sebagaimana yang dikatakan oleh Waliullah Dehwalawi khas. Memanglah sebab dia 4 orang tu antara yang dijamin syurga, 10 orang dijamin syurga, ada 4 orang tu dah. Muawiyah tak tersebut jamin syurga awal tak ada Muawiyah. Jadi 4 orang tu memang. Tapi kalau ikut hadis yang sahih Muslim lagi, sahih Bukhari pada khalifah yang dipimpin ni, Khalifah Rashid juga. 12 khalifatan. Hadis sahih Muslim. Jadi Nabi kata Islam akan terus kuat hingga 12 orang khalifah. La yazul Islam mu'azizan ila 12 khalifah. 12 orang khalifah Islam akan kuat. Dan ada riwayat lain macam Rashid jugalah dipimpin. Jadi nak bunyi hadis ni saya suka menunjukkan 12 orang tu. Bukan 12 tu Syiah guna hadis ni juga. Hadis ni kuat sanad ni berbanding hadis Safinah. Hadis Safinah ni tidak sahih, ramai kata tak sahih. Ibn Arabi tak sahih, kata Ibn Khaldun, Syekh Waliullah kata tak sahih. Safinah ni masalah hadis dia. Bercanggah di perbuatan Safinah sendiri. Sedangkan hadis 12 khulafah ni sahih kuat. Hadis tu cerita macam terpimpin lah di kuat Islam ni di bawah 12 khalifah. Termasuklah Muawiyah. Bahkan Muawiyah ni lebih stabil, tak berlaku perang saudara sama-sama Islam. Perang dengan kafir saja. Zaman Muawiyah lah. Zaman Muawiyah. Zaman Ali tu zaman penuh huru-hara dia. Kacau bila masa tu perang sama Islam, perang Siffin, perang Jamal macam-macam. Masa Muawiyah tu amil, tak perang sama sendiri, perang dengan kafir saja. Dan masa tu lah, masa Yazid, masa Gapa lepas tu barulah Islam boleh perang di lautan dah. Tentera Islam kuat di lautan pun kalah kafir dah. Tu cerita dah. Habislah cerita tentang Muawiyah. Jadi tak betul lah. Ada cerita-cerita buruk kata Muawiyah ni rampas khalifah ke apa, tak betul. Muawiyah ni bukan rampas masa perang pun. Dia tidak peristiwa tahkim pun karut. Peristiwa tahkim seolah suruh khalifah kepada Muawiyah, tak betul. Memang tak suruh ke apa pun. Masa peristiwa tahkim yang suruh khalifah ni Hasan lah. Anak Ali dah. Hasan yang suruh khalifah kepada Muawiyah, dan dia dikatakan amul tahun keamanan lah. Moga apa dah. Jadi tahun keamanan tu Nabi sebut dalam hadis memuji Hasan lah. Cucu dia tu akan jadi sebab pada keamanan orang Islam. Ya sungguhlah, jadi dia suruh khalifah dia jadi amil, tak perang sama sendiri. Walaupun Hasan cucu Nabi, dia bukanlah ada sifat kepimpinan sehingga dia suruh, dia kata tak boleh nak kawal pokok Syiah ni lah. Pokok Khawarij, pokok Syiah dan itu dia tak boleh kawal. Sekali suruh ke Muawiyah, terkawal. Muawiyah lebih hebat sistem pengurusan ataupun kepimpinan dia lah. Yang ada izzah, yang ada political will yang tinggi lagi lah. Menyebabkan Muawiyah, Hasan suruh pada Muawiyah, selesai masalah. Umat Islam bersatu padu. Pokok Syiah tak boleh bangkit dia.
Puak Syiah ni puak jahat dia wak lolok je. Dia kata sokong adil, sokong hasil padahal dia mempergunakan dia nak ada kepentingan. Okey, habislah situ. Kita pergi pada contoh ketiga pula ini Sa'labah, kisah Sa'labah bin Hatib. Seorang sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansar yang telah ikut serta dalam peperangan Badar. Sa'labah bin Hatib ni dia bukan calon-calon orang. Sahabat Badariyah dia, sahabat Badar. Yang mana sahabat yang terlibat dengan perang Badar. Dan kemudian telah menjadi kaya raya tapi enggan bayar zakat. Cerita tu kaya raya enggan bayar zakat dah. Sangat masyhur lah. Ia terdapat dalam sekian banyak kitab-kitab surat. Baik berupa kitab tafsir, kitab hadis dan ataupun sirah banyaknya. Bila disebut-sebut sebagai seorang munafik. Pergi perang Badar tapi munafik. Pelik tak? Dan seorang yang menjadi sebab bagi turunnya firman Allah. Berkenaan golongan munafik. Bila juga dikatakan salah seorang pembina masjid Dira. Berat lagi. Pergi perang Badar tapi buat masjid Dira. Masjid orang munafik ni. Dan macam-macam lagi kejahatan yang membuktikan kemunafikannya. Antara hadis yang didakwa sebagai punca menunjukkan Sa'labah bin Hatib seorang munafik ialah hadis yang dikemukakan oleh Tabari dah. Ketika mentafsirkan firman Allah berikut. Tafsir Tabari dah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Minhum man 'ahadallahu la in atana min fadlihi lanasaddaqanna lanakunanna minas salihin. فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فعاقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bermasuk dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami sebahagian kurniaannya, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami akan menjadi orang-orang yang bersoleh. Ayat ke-75 dah. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka sebahagian dari limpahan kurniaannya, mereka bakhil dengan pemberian Allah itu. Serta membelangkangkan janjinya dan sememangnya mereka orang-orang yang sentiasa membelangkangkan kebajikan. Ayat ke-76 dah. Akibatnya Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka. Yang berkekalan munafiklah hingga ke masa mereka menemui Allah. Mati dekat ada munafik. Kerana mereka telah memungkiri apa yang telah mereka ikrarkan pada Allah dan juga kerana mereka selalu berdusta. Ayat ke-77. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan dan bahawasanya Allah Maha mengetahui akan perkara-perkara ghaib. Ayat ke-78. Surah Taubah ayat 75 hingga 78. Dah. Ayat inilah tafsir ya, bubuh atas Sa'labah bin Hatib. Hadis berkenaan panjang hadisnya. Kita baca dah. Haddatsani al-Musanna qala haddatsana Hisham bin Ammar qala haddatsana Muhammad bin Syu'aib qala haddatsana Mu'adz bin Rifa'ah as-Sulami an Abi Abdul Malik Ali bin Yazid al-Alhani annahu akhbarahu 'an al-Qasim bin القاسم بن عبد الرحمن أنه أخبره عن أبي أمامة الباهلي عن ثعلبة بن حاتب الأنصاري أنه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم ادعوا الله أن يرزقني مالا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ويحك يا ثعلبة قليل تؤدي شكره خير من كثير لا تطيقه. قال ثم قال مرة أخرى فقال أما ترضى أن تكون مثل نبي الله فالذي نفسي بيده لو شئت أن تسير معي الجبال ذهبا وفضة لسارت. قال والذي بعثك بالحق لئن دعوت الله فرزقني مالا لأعطين كل ذي حق حقه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم ارزق ثعلبة مالا. قال فاتخذ غنما فنمت كما ينمو الدود فضاقت عليه المدينة فتنحى عنها فنزل واديا من أوديتها حتى جعل يصلي الظهر والعصر في جماعة ويترك ما سواهما ثم نمت وكثرت فتنحى حتى ترك الصلوات إلا الجمعة وهي تنمو كما ينمو الدود حتى ترك الجمعة فطفق يتلقى الركبان يوم الجمعة يسألهم عن الأخبار فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما فعل ثعلبة
فقالوا يا رسول الله اتخذ غنما فضاقت عليه المدينة فأخبروه بأمره فقال يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة يا ويح ثعلبة قال وأنزل الله خذ من أموالهم صدقة سورة Tabaha ayat 103. الآية ونزلت عليه فرائد الصدقة فبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلين على الصدقة رجلا من جهينة ورجلا من سليم وكتب لهما كيف يأخذان الصدقة من المسلمين فقال لهما مرا بثعلبة وبفلان رجل من بني سليم فخذا صدقاتهما فخرج حتى أتيا ثعلبة فسألاه الصدقة وقرأه الكتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما هذه إلا جزية ما هذه إلا أخت الجزية ما أدري ما هذا انطلقا حتى تفرغا ثم عودا إلي فانطلق وسمع بهما السلمي فنظر إلى خيار أسنان إبله فعزلها للصدقة ثم استقبلهم بها فلما رأها قالوا ما يجب عليك هذا وما نريد أن نأخذ هذا منك قال بلى فخذوه فإن نفسي بذلك طيبة وإنما هي لي فأخذوها منه فلما فرغا من صدقاتهما رجعا حتى مر بثعلبة وقال أروني كتابكما فنظرا فيه فقال ما هذه إلا أخت الجزية انطلقا حتى أرى رأيي فانطلقا حتى أتيا النبي صلى الله عليه وسلم فلما رآهما قال يا ويح ثعلبة قبل أن يكلمهما ودعا للسلمي بالبركة فأخبراه بالذي صنع ثعلبة والذي صنع السلمي فأنزل الله تبارك وتعالى فيه ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين سورة Tabaha 75 إلى قوله وبما كانوا يكذبون سورة Tabaha 77. وعند رسول الله رجل من أقارب ثعلبة فسمع ذلك فخرج حتى أتاه فقال ويحك يا ثعلبة قد أنزل الله فيك كذا وكذا فخرج ثعلبة حتى أتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله أن يقبل منه صدقته فقال إن الله منعني أن أقبل منك صدقتك فجعل يحثي على رأسه التراب فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا عملك قد أمرتك فلم تطعني فلما أبى أن يقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم رجع إلى منزله وقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يقبل منه شيئا ثم أتى أبا بكر حين استخلف فقال قد علمت منزلتي من رسول الله صلى الله عليه وسلم موضعي من الأنصار فاقبل صدقتي فقال أبو بكر لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أقبلها فقبض أبو بكر ولم يقبضها فلما ولي عمر أتاه فقال يا أمير المؤمنين أقبل صدقتي فقال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر وأنا لا أقبلها منك فقبض ولم يقبلها ثم ولي عثمان رحمة الله عليه فأتاه فسأله أن يقبل صدقته قال لم يقبلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا أبو بكر ولا عمر رضوان الله عليهما وأنا لا أقبلها منك فلم يقبلها منه وهلك ثعلبة في خلافة عثمان رحمة الله عليه. Okay, bermaksud Abu Umamah Al-Bahili meriwayatkan tentang Sa'labah bin Hatib, seorang sahabat Ansar. Sesungguhnya dia pernah berkata kepada Rasulullah SAW, mintalah kepada Allah agar dikurniainya aku rezeki yang banyak. Rasulullah SAW berkata kepadanya, hai Sa'labah, sedikit harta yang disyukuri lebih baik daripada banyak harta yang tidak tertanggung. Kata perawi, kemudian Sa'labah meminta lagi Nabi SAW mendoakan untuknya. Ketika itu Nabi SAW bersabda, tidakkah engkau suka menjadi seperti Nabiullah? Demi Tuhan yang nyawaku berada di tangannya, kalau aku mahu bukit bukau ini menjadi emas dan perak untukku, nescaya ia akan bertukar menjadi emas dan perak. Nabi kata, kalau Nabi nak emas perak, jadi otomatik dia emas perak, bukit bukau dah. Kata Sa'labah, demi Tuhan yang mengutuskan engkau membawa kebenaran, jika engkau berdoa kepada Allah dan Allah menjadikan aku hartawan, nescaya pasti akan kuberikan pada setiap yang berhak akan haknya.
Maka berdoalah Nabi SAW dengan berkata, Ya Allah, kurniakanlah harta yang banyak kepada Sa'labah. Kata perawi. Selepas itu Sa'labah memelihara kambing. Kambing yang membiak dengan banyak sekali seperti ulat. Sehingga kawasan Madinah tidak dapat menampungnya lagi. Lalu Sa'labah berpindah ke wadi yang luas di sekitar Madinah. Lembah ni. Pada ketika itu dia hanya sempat salat zuhur dan asar sahaja dengan berjemaah. Yang lain-lain tidak sempat dikerjakan dengan berjemaah. Kambing yang membiak terus dengan banyak sekali sehingga akhirnya dia terus meninggalkan semua sembahyang selain sembahyang Jumaat sahaja. Kambing Sa'labah terus membiak dengan banyak seperti ulat sehingga akhir sekali sembahyang Jumaat juga ditinggalkannya juga. Sa'labah pada ketika itu hanya bertanya orang-orang yang datang pada hari Jumaat kepadanya tentang apa-apa cerita yang berlaku di Madinah. Maka Rasulullah SAW bersabda, apa yang sudah jadi dengan Sa'labah? Sahabat-sahabat berkata, wahai Rasulullah, dia telah memelihara kambing dan kambingnya banyak sehingga Madinah tidak dapat menampungnya. Mereka bercerita lagi kepada Rasulullah SAW tentang Sa'labah. Akhirnya Rasulullah SAW mengeluh dengan berkata, aduh Sa'labah. Aduh Sa'labah, aduh Sa'labah. Kata perawi, kemudian Allah menurunkan firman-Nya, khudh min amwalihim sadaqatun tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna salataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Bermaksud ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan berdoalah untuk mereka. Sesungguhnya doa ini itu menjadi ketenteraman jiwa bagi mereka dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Surah At-Taubah ayat 103. Dengan itu turunlah perintah kewajipan berzakat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasulullah SAW mengutuskan dua orang lelaki untuk memungut zakat. Seorang dari puak Juhainah dan seorang lagi dari puak Sulaim. Baginda menulis untuk mereka panduan tentang bagaimana cara memungut zakat daripada orang Islam. Kaedah nak kira zakat, nak kutip macam mana dah. Baginda juga berpesan kepada mereka berdua supaya pergi menemui Sa'labah dan seorang lelaki lain daripada Bani Sulaim untuk memungut zakat mereka. Setelah dua orang pemungut zakat itu sampai kepada Sa'labah, mereka terus meminta dia mengeluarkan zakatnya di samping membacakan kepadanya surat berkenaan dengan kewajipan berzakat. Sa'labah terus berkata, ini tidak lain betul-betul jizyah. Ini macam jizyah lah. Aku tidak tahu apa ini. Kamu pergilah dulu, nanti apabila selesai datanglah kembali kepadaku. Dua orang pemungut zakat itu pun pergilah. Kehadiran mereka diketahui oleh laki-laki Bani Sulaim. Yang disuruh Nabi SAW juga mereka pergi kepadanya untuk memungut zakat daripadanya. Dia terus memilih unta-unta yang terbaik dan dipisahkannya unta itu untuk diberikan zakatnya. Kedatangan dua orang sahabat yang diutuskan oleh Rasulullah SAW untuk memungut zakat itu disambutnya dengan baik. Bila mereka melihat unta-unta yang diletakkan berasingan sebagai zakat, mereka terus berkata kepadanya, bukan unta-unta terbaik ini yang diwajibkan atasmu. Kami tidak mahu mengambil yang ini daripadamu. Tetapi laki-laki itu berkata, tidak, ambillah, saya dengan rela hati memberinya. Semuanya hak saya, ambillah. Setelah mereka selesai di situ, mereka pergi pula kepada Sa'labah. Kata Sa'labah, tunjukkanlah surat yang kamu bawa itu sekali lagi kepadaku. Setelah dilihatnya kandungan surat itu, dia terus berkata, ini tidak lain betul-betul jizyah. Pergilah dahulu kamu, nanti aku fikirkan. Apabila mereka berdua kembali kepada Nabi SAW dan baginda sudah nampak mereka. Sebelum bercakap apa-apa lagi dengan mereka, Nabi SAW terus berkata, aduhai Sa'labah, untuk laki-laki dari Bani Sulaim yang mengeluarkan zakatnya dengan baik, pula baginda mendoakan keberkatan. Maka berceritalah dua orang pemungut zakat itu kepada Nabi tentang Sa'labah. Dan juga laki-laki dari Bani Sulaim berkenaan. Maka Allah SWT menurunkan ayat berikut. A'udzubillah bismillahirrahmanirrahim. Minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlihi lanasaddaq wa lanakunanna minas salihin. Falamma atahum min fadlihi bakhilu bihi wa tawallaw wa hum mu'ridun. فعاقبهم نفاق في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون ألم يعلموا أن الله يعلم سرهم ونجواهم وأن الله علام الغيوب. Bermaksud dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami sebahagian kurniaannya, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami akan menjadi orang yang soleh. Ayat 75. Kemudian setelah Allah memberi kepada mereka sebahagian dari limpahan kurniaannya, mereka bakhil dengan pemberian Allah itu. Serta membelangkangkan janjinya dan sememangnya mereka orang-orang yang sentiasa membelangkangkan kebajikan. Ayat ke-76. Akibatnya Allah menimbulkan kemunafikan dalam hati mereka, berkekalan hingga ke atas mereka, hingga ke masa mereka menemui Allah.
Kerana mereka telah memungkiri apa yang mereka telah ikrarkan pada Allah dan juga kerana mereka selalu berdusta. Ini terjemahan ayat ke-7 ni. Tidakkah mereka mengetahui bahawa Allah sentiasa mengetahui apa yang mereka rahsiakan serta apa yang mereka bisikkan? Dan bahawasanya Allah Maha mengetahui akan perkara-perkara ghaib. Ini terjemahan ayat ke-78 tu. Surah At-Taubah ayat 75 hingga 78. Ketika ayat itu turun kepada Nabi SAW bersama baginda ada salah seorang keluarga Sa'labah. Bila saja dia mendengar firman Allah itu, terus dia pulang menemui Sa'labah dan berkata kepadanya, "Turut engkau Sa'labah. Allah telah menurunkan ayat sekian-sekian berkenaanmu." Maka terus keluarlah Sa'labah dari rumahnya pergi menemui Rasulullah SAW. Dia meminta Rasulullah menerima zakatnya. Tetapi Rasulullah SAW berkata, "Sungguhnya Allah telah melarang aku menerima zakat darimu. Mendengar kata-kata Nabi SAW itu, Sa'labah terus mencurahkan tanah ke atas kepalanya. Kerana terlalu kesal dengan sikapnya. Maka baginda bersabda kepadanya, "Inilah akibat perbuatanmu. Aku telah menyuruh engkau tetapi engkau tidak mengikuti aku." Oleh kerana Rasulullah SAW tetap tidak mahu menerima zakat daripada Sa'labah, pulanglah dia ke rumahnya. Dan baginda meninggal dunia dalam keadaan tidak menerima apa-apa daripadanya. Apabila Abu Bakar dilantik menjadi khalifah, Sa'labah pergi menemuinya. Temu Abu Bakar lah. Kata Sa'labah, "Engkau tahu kedudukanku di sisi Rasulullah SAW. Engkau juga tahu kedudukanku di sisi golongan Ansar, oleh itu terimalah zakat daripadaku." Abu Bakar berkata, "Rasulullah SAW tidak mahu menerima zakatmu. Bagaimana pula aku akan menerimanya?" Abu Bakar meninggal dunia dalam keadaan tidak menerima zakat daripadanya. Apabila Umar dilantik menjadi khalifah, Sa'labah pergi menemuinya. Dia menyuruh kepada Umar agar menerima zakatnya. Umar berkata, "Rasulullah SAW dan Abu Bakar tidak mahu menerima zakatmu. Aku juga tidak mahu menerimanya." Umar meninggal dunia dalam keadaan tidak menerima zakat Sa'labah. Kemudian Uthman dilantik menjadi khalifah. Sa'labah pergi kepada Uthman dan meminta kepada beliau agar menerima zakatnya. Tetapi Uthman berkata, "Rasulullah SAW, Abu Bakar dan Umar tidak mahu menerima zakatmu. Aku juga tidak akan menerima zakatmu." Uthman tidak menerima zakat daripada Sa'labah. Sa'labah meninggal dunia di zaman pemerintahan Uthman. Itu ya cerita panjang ya. Kerujukan At-Tabari meninggal 310 Hijrah. Tafsir At-Tabari jilid 14 muka surat 371. Hafiz Abdullah bin Muhammad Al-Baghawi meninggal 317 Hijrah. Dalam kitabnya Mu'jamus Sahabah jilid 1 muka surat 129. Abdul Rahman bin Abi Hatim meninggal 307 Hijrah. Tafsir Ibn Abi Hatim jilid 6 muka surat 1848. Abdul Baqi Ibn Al-Qani meninggal 351 Hijrah. Dalam Mu'jamus Sahabah jilid 1 muka surat 144. At-Tabrani meninggal 360 Hijrah dalam Mu'jamul Kabir jilid 8 muka surat 260. Al-Baqi meninggal 448 Hijrah dalam kitab Dalailun Nubuwah jilid 5 muka surat 289 hingga 292. Al-Wahidi meninggal 468 Hijrah dalam kitab Asbabun Nuzul muka surat 252. Itu rujukan dia. Okey, baru kita pergi komentar dah. Tu baru baca hadis panjang dah. Komentar ni panjang ikut dah. Okey, komentar dah. Pertama, kedudukan Sa'labah sebagai seorang sahabat dari kalangan Ansar dan seorang ahli Badar. Sahabat yang ikut serta dalam peperangan Badar adalah sesuatu yang disepakati, semua sepakat. Bahkan diijma'kan oleh para ulama hadis. Bukan ijma' seluruh Islam, tapi ijma' para ulama hadis dan ahli-ahli sejarah pun ijma' bahawa dia ahli Badar. Ahli Badar, ikut perang Badar. Dan terdapat banyak sekali kelebihan ahli Badar yang disebutkan sendiri oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Antara lainnya ialah dua hadis berikut. La'alla Allah attala'a ila ahli Badrin faqala i'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah aw faqad ghafartu lakum. Bermaksud baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, tentulah Allah telah mengetahui hati perut ahli Badar. Sehinggalah dia berfirman dalam hadis Qudusi, "Lakukanlah apa sahaja yang kamu kehendaki, syurga tetap menjadi milikmu." Atau syak perawi Allah berfirman dalam hadis Qudsi, "Sesungguhnya aku telah mengampunimu." Hadis riwayat Bukhari, Abu Daud, Ahmad, Ibn Hibban dan lain-lain. Hadis kuat ni. I'malu ma syi'tum faqad wajabat lakumul jannah. Buatlah mu nak apa pun, telah wajib atasmu syurga. Wa qad faqad ghafartu lahum. Ataupun sesungguhnya aku ni telah mengampunkan kamu. Allah telah mengampunkan ahli Badar. Hadis kuat, Bukhari sanad kuat. An Jabir anna 'abdan li Hatib ja'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yashku Hatiban faqala ya Rasulullah
la yadkhulanna Hatibun an-nar. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kadzabat la yadkhuluha fa innahu syahida Badran wal Hudaybiyah. Bermaksud Jabir meriwayatkan katanya ada seorang hamba Hatib pergi mengadu hal kepada Nabi SAW tentang Hatib. Katanya, wahai Rasulullah SAW, Hatib pasti masuk neraka. Nah. Maka Rasulullah SAW membantah kata-kata hamba itu dengan berkata, tidak benar katamu. Dia tidak akan masuk neraka kerana dia telah ikut serta dalam peperangan Badar dan Hudaybiyah. Hadis riwayat Muslim, Ahmad, At-Tirmizi, An-Nasai, Abu Ya'la dan lain-lain. Pasal Hatib ni bocor rahsia Nabi nak suruh Madinah, nak suruh Mekah. Jadi buat gapa-gapa pun dia apa ke dosa ni. Nah, Hatib ni teranglah hadis sahih ya bocor rahsia perang Nabi. Tapi masalahnya apa? Sa'labah bin Hatib ni. Sa'labah bin Hatib ni masalahnya riwayat dia saat ni pelik. Ada keganjalan pelik dari segi sanak dan dari segi mata berat benar ni. Kita apa dalam keadaan sudah ada jaminan sebegini, bagaimana pula ahli Badar? Untuk kita. Tadi hadis kerana dia telah ikut serta perang Badar dan Hudaybiyah ni, hadis riwayat Muslim, Ahmad, Tirmizi, Nasai, Abu Ya'la dan lain-lain. Hadis kuatlah. Okey, dalam keadaan sudah ada jaminan sebegini, bagaimana pula ahli Badar dikatakan telah menjadi munafik? Dia begitu teruk sehingga Rasulullah SAW tidak mahu menerima zakat daripadanya sama sekali. Bukan sekadar Rasulullah SAW sahaja tidak mahu menerima zakat daripadanya, malah ketiga-tiga orang Khulafa' Rasyidin selepas Rasulullah SAW juga tidak mahu menerima zakat daripadanya sehinggalah dia meninggal dunia dah. Abu Bakar, Umar, Uthman tak terima juga zakat dia. Betul ke tak? Pelik ni nak. Yang kedua, komentar kedua. Seorang sahabat disebut kelebihan dan keistimewaannya sebegitu rupa oleh baginda SAW. Tiba-tiba turun firman Allah berupa ayat Al-Quran yang mendedahkan keburukannya sehingga sebagai seorang munafik hingga ke akhir hayatnya. Pelik lah. Tidakkah ini menunjukkan percanggahan di antara cerita Allah dan cerita Rasulnya tentang perkara yang sama? Mana satu daripada yang betul bercanggah. Tak ada Nabi kata buat apa pun dia apa ke dosa dia. Lepas tu ada ayat Quran dah. Sebenarnya bukan hadis saja, ayat Quran kita tersebut sini. Dah. Ya ada ayat Quran cerita buat apa pun. Soalan dia apakah dosa lah. Orang beribadah ni. Ada ayat Quran dah. Bercanggah macam mana nak pakai ni? Nampak bercanggah. Hadis sahih pun ada dah. Okey, komentar ketiga. Perawi-perawi hadis tentang orang yang diturunkan ayat-ayat daripada surah At-Taubah tersebut tidak sekata sebenarnya dah. Perawi tu. Di situ terdapat ittirab, kegoncangan yang sangat teruk. Ada yang berkata ia turunkan berkenaan dengan Sa'labah bin Hatib. Ada yang berkata ayat-ayat itu turun berkenaan dengan Sa'labah bin Abi Hatib. Sa'labah bin Hatib tu, Sa'labah bin Abi Hatib tu. Lain ni. Ada yang berkata ia turunkan tentang Hatib bin Abi Balta'ah. Hatib Abi Balta'ah tak ada dah. Nak bocor rahsia. Ada pula berkata ayat itu turun berkenaan dengan Nabtal bin Al-Harith, Mu'attab bin Qushar dan Jud bin Qais. Tiga orang munafik yang lain ni. Bukan hak peribadah. Nabtal bin Harith, Mu'attab bin Qushar dan Jud bin Qais. Pasal munafik ni bukan pasal munafik, bukan pasal hak ikut peribadah dia. Hatib bin Abi Balta'ah. Sa'labah bin Hatib bukan hak tu dah. Ketidaktetapan dalam menentukan orang yang manakah yang ayat tersebut diturunkan melemahkan riwayat-riwayat tentangnya. Jadi saling bercanggah dah. Apalagi tidak ada satu sanad yang sahih bagi riwayat-riwayat menyebutkan dengan jelas nama-nama orang-orang yang menjadi sebab turunnya bagi ayat berkenaan. Sanad sahih tak ada berlaku dah. Okey, komentar keempat. Ulama hadis dan ahli-ahli sejarah tidak sepakat tentang tahun kewafatan Sa'labah bin Hatib. So lagi bila dia mati? Sa'labah bin Hatib cerita dia ni tak bayar zakat ni. Riwayat dikemukakan di atas menyebutkan yang meninggal dunia di zaman pemerintahan Sayyidina Uthman. Ada yang mengatakan beliau telah mati syahid dalam peperangan Uhud. So kau dia pergi beribadat tak mati dah. Pergi Uhud dia mati dah. Nak zakat siapa kau zaman Uthman. Macam mana dah? Dan ada pun yang mengatakan beliau syahid dalam peperangan Khaybar. Mati awal juga. Bukan perang. Bukan dia zaman Abu Bakar, Umar, Uthman. Zaman Khaybar mati dah.
Pendapat kedua telah disebutkan oleh Hafiz Ibn Hajar dan Ibn Abdul Bar. Apa yang Uhud dah. Mati perang Uhud. Percakapan pendapat ini menunjukkan kelemahan riwayat di atas. Ia bukanlah sesuatu yang boleh dipegang. Siapa ke hidup zaman Osman ni? Berat dah. Perang Uhud pun kuat dah. Mati perang Khaybar pun lebih kuat daripada dia kata mati zaman Osman. Kelima dia, komentar kelima. Sekiranya kisah Sa'labah itu benar-benar telah berlaku, tentu ia juga terdapat dalam kitab-kitab hadis yang utama seperti Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan lain. Kalau betul tak bayar zakat ni peristiwa besar ni, boleh tak bayar zakat ni, tak terima zakat. Mesti ada di kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kerana bukan cerita saja, kerana ia melibatkan hukum Islam yang penting. Boleh kerajaan tak terima zakat ni nak, tak payah paksa. Tentang zakat yang merupakan hukum Islam yang ketiga. Boleh tak terima zakat? Yang besar ni. Mesti buat hujah oleh ulama' ni. Tiba-tiba tak bawa dalam kitab Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Kitab fiqh lain lah. Kitab fiqh tak bicara dah. Pemerintah kalau nampak tak usah bayar zakat, tak payah kutip zakat. Ada cerita? Tak ada. Tak ada orang berhujah ni bayar ni. Kalau kisah Ka'ab bin Malik bersama dua orang lagi sahabat yang ketinggalan dalam peperangan Tabuk. Dan mereka di pulau kerananya selama hampir 2 bulan kena pulau ni. Ka'ab bin Malik dan sahabat-sahabat dia yang tak pergi pergi Tabuk dia. Kemudian taubat mereka diterima ni. Semuanya ada tersebut dalam hampir semua kitab-kitab utama. Kitab utama dalam Quran sebut, ada hadis sebut. Kisah Sa'labah ini juga sepatutnya begitulah, ada yang Quran yang jelas ataupun ada hadis yang jelas. Ni mai atas hang gitu tak jelas ni. Tak ada dalam kitab sahih. Komentar ke-6. Tidak pernah diketahui dalam sejarah hidup Nabi SAW seorang manusia yang tidak terima taubatnya. Itu poin penting ni. Kalau siapa-siapa taubat, Nabi terima belaka dah. Walaupun Nabi tak berapa serah hati pun, Nabi tetap terima. Jika ia sendiri begitu bersungguh-sungguh mau bertaubat dah, sama ada ia seorang kafir atau seorang munafik. Biar bagaimana teruk pun sekalipun kekufuran dan kemunafikannya, kali mau bertaubat, jumpa Nabi taubat, Nabi terima belaka dah. Kalau ada pun hanya seorang Sa'labah sahajalah yang mengikut setengah riwayat sampai menangis-nangis merayu untuk terima zakatnya. Bermula dari zaman Nabi SAW hingga ke zaman Uthman bin Affan. Namun rayuan dan taubatnya tetap tidak terima dah. Pelik lah. Inilah suatu yang ganjil dan ajaib. Padahal puncanya hanyalah 1-2 hadis maudhu' dan paling tinggi kedudukannya hanyalah daif. Kita ni bukan celah Sa'labah bin Hatib saja dah. Kita celah Nabi, Abu Bakar dan Osman. Abu Bakar, Umar dan Osman. 4 orang kita celah ni. Dengan riwayat ni. Seolah-olah Nabi ni kahking. Tak terima taubat. Dan Nabi tak cara hak orang miskin. Bukan masalah Sa'labah saja. Harta tu ada hak orang miskin. Tiba-tiba Nabi tak usah ambil zakat. Nabi telah banyak perkara ni kehinaan terhadap Nabi ni. Pertama Nabi ni tak terima taubat dah ada apalah. Seolah tertutup pintu taubat. Berat dia tertutup pintu taubat ni nak. Tak mati lagi tutup pintu taubat pandai-pandai awak hukum sendiri ni. Nabi, Abu Bakar, Umar ni berat dia. Dah. Ketujuh dah. Komentar ketujuh. Memang ganjil apa yang berlaku pada Sa'labah ini. Kerana di zaman Sayyidina Abu Bakar, bukankah beliau telah mengisytiharkan perang terhadap golongan yang enggan bayar zakat padanya? Kau orang Sa'labah ni. Siapa-siapa, kapal mana, negeri mana, siapa-siapa tak bayar zakat perang ni. Kalau tak perang pun akan rampas. Tak usah bayar zakat. Baru kena perang dah. Kenapa pula Sa'labah yang dengan rela hati ingin bayar zakat tidak terima zakatnya? Pelik lah. Mesti orang lain buat hujah. Kapal-kapal mau nak serah negeri aku tak usah bayar zakat. Sa'labah tu. Kenapa tak ambil zakat dia, tak rapah zakat dia ni? Nak rapah aku tak usah bayar zakat. Jadi mesti buat hujah lah. Tapi tak ada. Pokok dia tak usah bayar zakat. Pokok murtad tak usah bayar zakat ni. Berhujah dengan kisah Sa'labah. Bagaimana boleh hilang hak masyarakat pada harta Sa'labah tetapi tidak pada harta-harta lain? Jadi, Abu Bakar ni bukan masalah dia munafik, dia murtadnya gapo ni. Masalah hak ni. Zakat orang Islam, orang kafir panggil jizyah. Yang pentingnya hak ni tak kira mu kafir, ke munafik pun gapo akan rampas. Abu Bakar ni akan rampas. Akan perang dah kalau tak suruh juga dah. Kerana zakat ni bukan masalah hak individu tu. Bukan masalah dia munafik tak munafik ke apa. Masalah harta. Hak orang miskin berada dalam harta orang kaya tu dah. Masalah hak tu. Tak kira
mu munafik ke apa mu kita kijamu hati perutmu dah. Tapi harta tu milik orang miskin. Dah, sebahagian daripada harta tu milik orang miskin. Tadi kenapa tak terima pula peliklah riwayat kita ni tak terima zakat dah. Kita nak mikirlah dah. Jangan jadi kita ni tok guru ustaz cerita kat terima lagu dah. Oh ya gini-gini, oh ya gini-gini ni. Tak cerdik lah kita ni. Okey, ke-8. Komentar ke-8. Sikap Rasulullah SAW terhadap golongan munafik di sepanjang hayatnya ialah memaafkan dan tidak menghiraukan sangat mereka. Tidak cara mana-mana. Baginda melayani pengikut-pengikutnya berdasar kepada zahirnya semata-mata dah. Tidak diketahui Rasulullah SAW menyuruh sesiapa daripada pengikut setianya supaya membunuh seseorang yang dipercayai sebagai munafik. Dah. Tak ada suruh bunuh dah. Ialah bagaimana sikap baginda terhadap Abdullah bin Ubay bin Salul. Bapa munafik ni. Abdullah bin Ubay bin Salul. Sampai mati baginda melayani kehendaknya dah. Lihat pula bagaimana Nabi SAW dengan mudah saja menerima alasan-alasan diberikan oleh golongan munafik untuk tidak ikut serta dalam sesuatu peperangan Tabuk sebagai contohnya nak. Dah. Duk mana Sa'labah ni nak? Tak ada kau pergi Tabuk ni nak. Kenapa tak? Tak terima dah. Dah. Dan pergi Tabuk ni pun tak terima nama Sa'labah. Dia pergi ke tidak? Dan Nabi orang yang munafik beri alasan Nabi terima dah. Jadi jika diandaikan Sa'labah seorang yang benar-benar munafik sekalipun, kenapa sikap Rasulullah SAW terhadapnya berbeza sekali daripada sikap baginda terhadap orang munafik yang lain ni? Wak balah pergi temu dah, tak terima zakat. Orang lain Nabi terima dah. Alasan lagi apa? Komentar ke-9. Satu perkara yang sangat pelik diterima telah berlaku apabila 3 orang khulafa ar-rasyidun tidak mahu menerima zakat yang hendak diberikan oleh seorang Muslim kepada pihak pemerintah. Pelik ni, perkara peristiwa besar ni. Tidakkah itu berarti mereka telah menghalang seseorang Muslim daripada menunaikan ibadah dan tanggungjawabnya kepada Allah? Tak seterima ni. Bukan dosa pada Sa'labah ni. Pemerintah berdosa tak seterima zakat. Paling pelik ialah Abu Bakar. Kerana beliau mengisytiharkan perang terhadap orang-orang yang enggan membayar zakat kepadanya. Dan kerana tidak mahu membayar zakat kepadanya, mereka dihukum sebagai murtad. Tak usah bayar zakat pun dihukum murtad. Nak perai lagi dah. Tiba-tiba Sa'labah ni nak bayar pun tak seterima. Pelik ni. Tetapi bagaimana layanannya terhadap orang yang hendak membayar zakat ni? Sa'labah ni nampaknya tidak lebih baik daripada orang yang enggan bayar zakat ni. Mesti orang enggan bayar zakat buat hujah. Sa'labah pun tak terima. Buat apa ke bayar dah. Tapi tak ada cerita berhujah dengan cerita Sa'labah ni. Komentar ke-10. Kisah Sa'labah ini pada hakikatnya tidak lebih daripada satu bentuk tabarrak yang sangat licik oleh golongan Syiah terhadap sahabat Nabi SAW dari kalangan ahli Badar. Sebenarnya cerita ni ada unsur tabarruk, unsur nak menjatuhkan sahabat, menghina sahabat, merendah-rendahkan ahli Badar. Kebencian dan dendam kesumat mereka terhadap para sahabat yang sangat berjasa kepada Islam telah mengeluarkan telur-telur kemungkus yang mengalahkan kesemerbakan sumbangan para sahabat. Dan dia kesumat Syiah ni terhadap sahabat yang berjasa ni, dia sebar racun-racun, gas beracun tu, telur busuk tu, nak mengalahkan ke wanginya jasa-jasa sahabat dah. Nama-nama ahli Badar meniti di bibir para pendakwah dan penceramah sebagai orang-orang munafik. Tidak terkecuali ketika khatib menyampaikan khutbah di atas mimbar-mimbar jemaah pun bawa cerita ni nak. Kononnya sebagai iktibar untuk orang kaya yang kedekut. Padahal dia telah menghina sahabat ahli Badar ni. Padahal para ulama yang amanah dan bijaksana tidak pernah menyepikan diri apabila menghadapi kisah-kisah mengarut seperti ini ni. Ada ulama tegur dah tapi tak khabar. Ustaz-ustaz kita syok. Ngaji 4 tahun, 10 tahun ke apa syok tak sedar belajar mengkaji riwayat-riwayat, tak sengaja hadis dah. Mereka terlebih dahulu telah mengesannya baik dengan menggunakan neraca dirayah atau riwayah. Neraca kritikan matan kisah sanad hadis, matan hadis, isi kandungan hadis ataupun riwayat hadis, rantaian perawi-perawi hadis. Komentar ke-11. Sekarang mari pula kita melihat hasil kajian para ulama kita dahulu menggunakan kaedah usul riwayah. Kita tak cara usul dirayah lagi, usul riwayah lagi. Usul riwayat terhadap kisah dikatakan sebagai hadis itu. Ia telah dihukum dhaif oleh tokoh-tokoh hadis dan tafsir seperti Ibn Hazm.
Al-Bahaqi, Al-Qurtubi, Al-Haythami, Al-Iraqi, Ibn Hajar, Al-Suyuti, Al-Munawi dan lain-lain. Tokoh-tokoh besar ni semua kata dhaif. Alasan mereka ialah dalam isnadnya terdapat Ali bin Yazid, seorang perawi dhaif. Ali bin Yazid itu perawi dhaif. Bukan seorang itu sahaja perawi dhaif yang terdapat dalam isnad riwayat tersebut dia. Malah ada dua orang lagi perawi dhaif selainnya, iaitu Mu'an bin Rifa'ah dan Al-Qasim bin Abdurrahman. Ada tiga perawi dhaif. Ali bin Yazid, Mu'an bin Rifa'ah dan Al-Qasim bin Abdurrahman. Lihat Ibn Hazm dalam Muhalla jilid 9 muka surat 28. Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani dalam Isabah di bawah biografi Sa'labah jilid 1 muka surat 400 disebut riwayat ni dan disebut dhaif perawi dah. Al-Hathami dalam Majma' Az-Zawaid jilid 7 muka surat 32 pun sebut juga dah. Al-Qurtubi dalam Jami' li Ahkamil Quran jilid 8 muka surat 210. Al-Munawi dalam Fathul Qadir jilid 4 muka surat 257. Hafiz Ibn Hajar Asqalani dalam Fathul Bari Syarh Sahih Bukhari jilid 3 muka surat 8. As-Suyuti dalam Lubabun Nuqul muka surat 221. Al-Iraqi dalam Takhrij Hadis Al-Ihya jilid 3 muka surat 338. Ada riwayat maknanya ada hadis riwayat dalam Ihya Al-Mujib ada kali tak? Jadi Iraqi kritik lah gitulah. Komentar ke-12. Komentar ke-12. Isnad hadis Abu Umamah Al-Bahili yang dikemukakan oleh At-Tabari di atas dan oleh orang-orang lain juga sebenarnya sangat-sangat dhaifun jiddan. Dan sangat-sangat munkar, dan ini munkaru jiddan. Bahkan ia adalah maudhu' palsu. Palsu tu. Al-Qasim yang ini bersendirian tafarrud dalam meriwayatkannya daripada Abu Umamah. Tak ada anak murid Abu Umamah ni cerita serupa Al-Qasim. Ali bin Yazid bersendirian tafarrud dalam meriwayatkannya daripada Al-Qasim. Ali bin Yazid pula tak ada anak murid Al-Qasim ni, tak ada anak murid lain yang cerita. Ali bin Yazid saja. Dan Mu'an pula bersendirian tafarrud dalam meriwayatkannya daripada Ali bin Yazid. Ali bin Yazid ni anak murid dia tak ada seorang abu cerita serupa ni, hanya Mu'an saja. Peliklah kan? Sebabnya ialah menjadi sangat dhaif dan sangat munkar ialah kerana tafarrud setiap orang daripada mereka pun sudah tidak boleh terima ni. Dahlah dia tafarrud bersendirian. Sanad tu satu tu orang dhaif tiga jalur tu dhaif belaka pula dah. Jadi sangat dhaif lah dia. Apabila ketiga-tiga mereka bertafarrud dalam satu isnad ni. Bersendirian riwayat perawi-perawi yang dhaif dalam satu sanad. Jadi masalah lagi ke masalah lagi. Ibn Hibban berkata Ubaidullah bin Zahar dan Ali bin Yazid kedua-duanya dhaif. Ubaidullah bin Zahar dan Ali bin Yazid kedua-duanya dhaif. Kedua-duanya hanya meriwayatkan hadis daripada Al-Qasim. Sedangkan Al-Qasim juga dhaif. Tok guru pun dhaif, anak murid pun dhaif. Dah. Sedangkan Al-Qasim juga dhaif. Lihat Al-Majruhin jilid 3 muka surat 27 dia. Di tempat yang lain beliau berkata apabila berkumpul dalam isnad suatu cerita hadis Ubaidullah bin Zahar, Ali bin Yazid dan Al-Qasim bin Abdurrahman, maka maka teks cerita itu tentulah hasil rekaan mereka. Beri rekaan terus dia. Lihat Al-Majruhin jilid 2 muka surat 63. Ibn Hibban kata gitu dah. Ibn Hibban ni tak syadik dah. Ibn Hibban berkata kalau berkumpul Ubaidullah bin Zahar, Ali bin Yazid, Al-Qasim bin Abdurrahman, kalau ada sanak apa-apa ni, memang itu hasil rekaan mereka. Memang hadis mereka, memang hadis palsu dia. Begitu tegah dan jelas dan terang Ibn Hibban kata dah. Komentar ke-13, selain hadis Abu Umamah tersebut, hadis Ibn Abbas dan Al-Hasan, yakni Al-Hasan Al-Basri, juga selalu disebut-sebut sebagai syahid bagi hadis Abu Umamah. Ada orang kata ada sokongan dah. Hadis ni walaupun sanadnya berat setara tu, siapa palsu pun kata, tapi ada sokongan, ada syahid. Iaitu hadis Ibn Abbas dan Hasan Basri ni. Padahal kedua-duanya tidak layak dijadikan sebagai syahid pun. Kerana selain dhaif, kedua-duanya tidak bercerita tentang peristiwa yang sama. Walaupun dhaif sanad tersebut, tapi cerita pun cerita lain. Bukan cerita pasal Sa'labah bin Hatib. Supaya lebih jelas di bawah ini dikemukakan riwayat Ibn Abbas dan Al-Hasan Al-Basri secara berasingan, serta kritikan para ulama terhadap isnadnya. Lepas ni kita cerita ni. Poin pertama. At-Tabari dan Ibn Abi Hatim di dalam tafsir masing-masing dan Al-Baqi dalam Al-Dalailnya, Dalail Nubuwahnya, mengemukakan hadis Ibn Abbas dengan isnad dan matannya berikutnya. Isnad dan matan berikut.
Haddatsani Muhammad bin Sa'ad qala haddatsani abi qala haddatsani ammi qala haddatsani abi an abihi an ibn Abbas qaluhu wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadlih. Surah At-Taubah 75 mana? Al-ayah. Wa zalika anna rajulan yuqalu lahu Tha'labah bin Hatib min al-Ansar atta majlisan fa ashhadahum faqala la in atani Allah min fadlih ataitu minhu kulli haqqin haqqahu wa tasaddaqtu minhu wa fasaltu minhu al-qurabah fabtalahu Allah fa'atahu min fadlihi fa akhlafa Allah ma wa'adahu wa aghdaba Allah bima akhlafa ma wa'adahu faqassa Allah sya'nahu fil Qur'an wa minhum man 'ahada Allah. Surah At-Taubah 77 al-ayah ila qalihi yakzibun. Surah At-Taubah 77. Maksudnya diriwayatkan daripada Ibn Abbas kata beliau berhubung firman Allah yang bermaksud dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah dengan berkata, sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami sebahagian kurniaannya, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami akan menjadi orang yang soleh. Surah At-Taubah ayat 75 dan berapa ayat seterusnya. Sesungguhnya seorang lelaki Ansar yang dipanggil Tha'labah bin Hatib pernah hadir dalam satu majlis. Lalu dia berkata dengan menjadikan orang-orang yang hadir dalam majlis itu sebagai saksinya. Jadi Tha'labah bin Hatib ni kecek dalam majlis. Ramai orang dengar lah hadis dia saksinya. Sesungguhnya kalau Allah memberikan rezeki kepadaku, niscaya akan aku berikan pada setiap yang berhak akan haknya. Aku akan bersedekah dan aku juga akan menjalin hubungan kekeluargaan dengan rezeki yang dikurniakan itu nanti. Akan bergilah sedekah dan jalin hubungan kekeluargaan lah. Tolong anak beranak kita kata. Maka Allah mengujinya dengan mengurniakan rezeki kepadanya, tapi dia memungkiri janjinya dengan Allah. Maka Allah memurkainya dengan sebab itu. Kemudian Allah menyebutkan apa yang berlaku kepadanya itu dalam Quran. Bermula daripada ayat 75 hingga 77 dalam surah At-Taubah. Lihat tafsir At-Tabari jilid 14 muka surat 370. Tafsir Ibn Abi Hatim jilid 6 muka surat 1849. Al-Baqi dalam Ibn Nubuwah jilid 5 muka surat 89. Okay, isnad hadis Ibn Abbas itu terbentuk dari satu deretan perawi-perawi yang dhaif. Jadi sanad perawi semua dhaif ni. Bermula dari bawah hingga ke atas semua perawi dhaif. Berbagai-bagai lafaz tajrih yang digunakan oleh para ulama rijal untuk mereka sebagai matruk, munkarul hadis, banyak tersalah, kathirul khata', mudallis tidak halal jadi hujah, la yahillul ihtijaj bihi. Tidak boleh tulis hadisnya, la yaktubu hadisahu, berfahaman Syiah, Jahmiyah dan lain-lain lagi. Banyak perawi-perawinya tu banyak tuduhan berat. Hadis Ibn Abbas itu berbeza sekali isi kandungannya daripada hadis Abu Umamah yang tersebut sebelum ini. Sehingga ia sama sekali tidak layak disebutkan sebagai syahidnya, sebagai penyokong, bercanggah. Benar sekali kata ulama rijal, kalau riwayat Syafi'i daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, Syafi'i, Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar, merupakan silsilatul zahab. Rantai yang emas lah, sanadnya kuat lah. Maka silsilah Al-Aufiyin pula adalah silsilah ajab, rantai yang ajaib. Sebab silsilah sanad ini dipanggil Al-Aufiyin ialah kerana semua mereka disembah kepada Al-Aufiyin. Jadi sanad hak kuat tu dipanggil silsilatul zahab. Daripada Malik, daripada Nafi', daripada Ibn Umar. Sanad Al-Aufiyin ni hadis hak kata riwayat Ibn Abbas ni, hak sebut Tha'labah bin Hatib ni, dia panggil sanad Al-Aufiyin. Al-Aufi, tepat Aufi belakang dah. Dan silsilatul ajab, rantai yang ajaib pelik dah. Dan dhaif yang pelik lah. Yang kedua dah. Riwayat Hasan Basri pula dah. Riwayat Al-Hasan Basri juga dikemukakan oleh At-Tabari. Ia juga selalu dikemukakan sebagai syahid, sebagai sokongan dari segi sahabat, perawi sahabat lah, bagi hadis Abu Umamah. Berikut adalah riwayatnya. Haddatsana Ibn Humaid qala haddatsana Salamah an Ibn Ishaq an Amr ibn Ubaid an Al-Hasan Basri. Wa minhum man 'ahada Allah la in atana min fadli, surah At-Taubah 5 ila al-akhir. Wa kana alladhi 'ahada Allah minhum Tha'labah bin Habib, Tha'labah bin Hatib wa Mu'attib bin Qushair, huma min Bani Amr bin Auf. Maksudnya diriwayatkan daripada Al-Hasan Basri lah tentang firman Allah bermaksud, dan di antara mereka ada yang telah berikrar kepada Allah dengan berkata,
Sesungguhnya jika Allah memberi kepada kami sebagian kurniaannya, pastilah kami akan bersedekah dan pastilah kami akan menjadi orang yang soleh. Surah At-Taubah ayat 75 dan seterusnya. Orang yang telah berikrar kepada Allah itu ialah Sa'labah bin Hatib dan Mu'attib bin Qusair. Mereka berdua daripada kabilah Bani Amr bin Auf. Dalam riwayat Al-Hasan Basri ini, bukan Sa'labah bin Hatib sahaja yang dikaitkan dengan firman Allah berkenaan. Satu lagi nama disebutkan ialah Mu'attib bin Qusair. Tetapi malah sekali kerana Mu'attib juga seperti Sa'labah, seorang sahabat Ansari dan ahli Badar juga. Dua-dua ni sahabat besar. Sahabat Ansar dan ahli Badar dua-dua dia. Beginilah dimaksudkan oleh peribahasa Farsi. Yaknah syad du syad. Jangan seorang sahaja yang kena, tetapi biar dua orang kena ni. Nak selama mungkin sahabat-sahabat besar ni yang berjasa pada Islam ni ditahmah, difitnah. Bukan politik sekarang je difitnah ni. Bahkan sahabat besar ni pun difitnah. Dengan riwayat-riwayat oleh tok-tok kita juga dah. Jangan pakai baca atau kaji dah. Ibn Humaid perawi yang meriwayatkan asar Hasan Basri ini kepada At-Tabari ialah Muhammad bin Humaid Ar-Razi Al-Hafiz. Bukhari berkata tentangnya fihi nazar. Apabila Bukhari berkata begini tentang seorang perawi, maka ia bermaksud periwayatannya tidak boleh terima. Perawi itu adalah perawi yang lemah dan tertuduh berdusta. Fihi nazar. Imam Bukhari ni bukan fihi nazar macam orang lain. Fi nazar ni siapa tahap berdusta pun dah. Fi nazar ni maksud Bukhari kata berat benar pada Muhammad bin Humaid Ar-Razi Al-Hafiz. Hafiz ni. Abu Zur'ah Ar-Razi tidak mahu menerima riwayatnya. Abu Zur'ah Ar-Razi pun tak terima dah. Ibn Adi berkata banyaklah hadis-hadis Ibn Humaid yang mungkar. Hafiz Ibn Hajar Asqalani berkata Hafiz dhaif. Hafiz tapi dhaif. Maksudnya ialah walaupun dia Hafiz tetapi dia dhaif, riwayatnya tidak boleh dipegang dan dijadikan hujah. Dikatakan Hafiz kan dia banyak ingat hadis dan berpengetahuan tentang hadis. Ibn Hibban dalam majruhinya menyebutkan kisah kenapa ia dikatakan perawi dhaif. Ada sebab dia Ibn Hibban. Ibn Humaid menerimanya daripada Salamah. Siapa pula Salamah ini? Dia ialah Salamah bin Al-Fadl Al-Abrasi, seorang qadi di Rai. Dia juga perawi kitab Maghazi Ibn Ishaq. Nasai berkata tentangnya dhaif. Bukhari pula berkata dia mempunyai banyak hadis-hadis mungkar. Hafiz bin Hajar Al-Asqalani berkata perawi saduq yang banyak tersalah. Seorang perawi saduq apabila dikatakan banyak tersalah tidak boleh jadi hujah. Bukan sahih lah. Bukan saduq betul dia. Salamah bin Al-Fadl Al-Abrasi mengambilnya daripada Ibn Ishaq. Ibn Ishaq walaupun dikatakan siqah, bagus ceritanya dan saduq oleh segolongan ulama. Ramailah kata puji Ibn Ishaq ni. Tapi kebanyakan ulama hadis mengatakan ia perawi yang dhaif, tidak boleh dijadikan hujah, tidak kuat dan lain-lain. Bahkan ada yang sampai mengatakan dia pendusta dan dajjal. Itu memang maliklah kata dia dajjal atau kadzab. Ibn Ishaq pula mengambilnya daripada Amr bin Ubaid. Amr bin Ubaid adalah seorang kepala puak Mu'tazilah dan Qadariyah. Masalah Amr bin Ubaid ni bapa Mu'tazilah ni dan Qadariyah ni. Kata Ibn Ma'in tidak boleh ditulis hadisnya. Kata An-Nasai, perawi yang tidak terima hadisnya matrukul hadis. Jadi Amr bin Ubaid ni matrukul hadis. Ayub bin Yunus berkata dia berdusta. Berat tu lagi berdusta. Humaid berkata dia berdusta atas nama Al-Hasan Basri ni. Ad-Daraqutni berkata dhaif. Hafiz Ibn Hajar Asqalani pula berkata dia menyuruh orang kepada bid'ahnya dan sekumpulan ulama menganggap dia berdusta. Ni untuk guru pada Ibn Ishaq ni, Amr bin Ubaid. Riwayat ini terhenti pada Hasan Basri. Memang tiada siapa pun mempertikaikan peribadi Hasan Basri. Tetapi jangan lupa riwayat ini dikemukakan oleh Amr bin Ubaid yang dikatakan berdusta atas nama Hasan Basri oleh beberapa orang tokoh sunnah sezaman dengannya. Dan tidak ada seorang pun perawinya selain Hasan Basri yang tidak dikatakan lemah oleh ulama hadis. Jadi semua dhaif. Hasan Basri yang okey dah. Sanad tu dah. Jika diandaikan ia sahih sekalipun, tetap juga tidak boleh jadikan hujah. Kerana ia tidak lebih daripada kata-kata seorang tabi'in Hasan Basri. Seorang tabi'in biar bagaimana besar dan tinggi sekalipun kedudukannya, tetap tidak boleh melawan dan menyanggahi firman Allah dan sabda Rasulullah SAW yang terang dan jelas. Komentar ke-14. Seperti telah disebutkan sebelum ini bahawa tiada siapa pun mempertikaikan peribadi Hasan Basri. Tetapi riwayat mursal yang dipertikaikan oleh para muhaddisin. Kalau Hasan Basri tak sebut sahabat,
takut yang ambil daripada siapa-siapa kongsi, maka tetap lemah dia. Oleh kerana beliau seorang tabi'in, beliau tentu sekali tidak sempat dengan zaman turunnya ayat 75 surah At-Taubah itu. Kalau pun Hasan Basri mengetahui sesuatu tentangnya, mestilah melalui seseorang, sama ada ia seorang tabi'in sepertinya juga atau seorang sahabat. Tidak tersebut dalam mana-mana riwayat punca yang menyampaikan sebab nuzul bagi ayat 75 tersebut kepada beliau. Apa yang ada hanyalah riwayatnya secara irsal. Sedangkan riwayat mursal beliau juga jika diandaikan isnad di bawahnya sahih sekalipun, tetap dianggap dhaif oleh para muhaddisin, tetap dhaif. Mereka mengatakan riwayat mursal beliau seperti angin, karih. Riwayat mursal Hasan Basri ni karih, seperti angin. Dhaif tidak boleh dijadikan hujah. Tidak boleh dipakai, paling lemah dan lain-lain. Paling lemah ni kalau mursal Hasan Basri. Demikianlah kedudukan isnad asar berkenaan. Jadi kita panjang penyelesaian dia pun semuanya dhaif. Tidak boleh kita mengatasi sanad yang kuat. Kita Sa'labah ni ahli peribadah, terlibat dalam peribadah, dan riwayat yang katanya mati syahid ketika perang Uhud ataupun perang Khabar. Itu lebih kuat sanadnya. Macam mana kita terima dia tak bayar zakat sampai ke zaman Uthman yang terkarut dah. Nampak sangat cerita terkarut ni. Habislah cerita kita bagaimana riwayat-riwayat memperendahkan, menghina, menjatuhkan martabat sahabat ni. Kita kena ragui, kita kena berdoa dulu. Lepas tu pergi pada palsu kalau kita tengok kuat hujah yang mengatakan palsu dah. Dia tak lagi pada sahih terus kalau menghina para sahabat ni. Menjatuhkan martabat para sahabat besar ni. Para sahabat perang Badar ni bukan main-main dah. Tiba-tiba dia katakan tak bayar zakat, tak terima zakat macam-macam dah. Berat benar dah. Tuduhannya. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.